Antara pendahuluannya, dari definisi ini dapat disimpulkan bahawa persembahan adalah aktiviti bercakap di hadapan khalayak ramai yang bertujuan menyampaikan mesej atau maklumat. Orang yang memberikan persembahan dipanggil penceramah atau penyampai. Sementara itu, mereka yang mendengar persembahan dipanggil penonton. Mengenal pasti cara penyampaian pembentangan. Penyampai perlulah mengenal pasti terlebih dahulu perkara yang penyampai mahu pendengar lakukan sebagai hasil daripada pembentangan. Selain itu, tujuan pembentangan tidak seharusnya untuk menyampaikan maklumat semata-mata, tetapi sebaliknya untuk menggalakkan tindakan tertentu. Seterusnya, pembentangan yang hanya bercakap sahaja tanpa penerangan hanyalah membuang masa. Ini kerana pendengar atau penonton mudah berasa bosan dengan jangka masa yang lama apabila penyampai terlalu lama menyampaikan pembentangannya. Selain itu, penyampaian yang berkesan ialah penyampaian yang memberikan inspirasi kepada pendengar. Contohnya, pembukaan pembentangan penyampai perlulah menarik perhatian para penonton. Ini amat penting agar penonton tidak mudah berasa bosan. Penyampai juga boleh menyelitkan pantun serta membuat kelainan ketika menyampaikan pembentangannya agar dapat menarik perhatian pendengar dan membuat pendengar lebih rasa selesa. Contoh yang kedua ialah mencari informasi semaksimal yang mungkin sebelum menyampaikan pembentangan, seperti di dalam internet, buku dan mana-mana rujukan yang mudah didapati. Contoh yang terakhir ialah penyampai perlu menjaga tutur kata apabila menyampaikan pembentangan dengan tidak mengeluarkan kata-kata negatif serta tidak menyakiti hati penonton ataupun pendengar. Kesimpulannya, penyampai perlulah memastikan diri sudah menguasai semua tentang apa yang ingin dibentangkan agar pembentangan menjadi lebih mudah dan boleh meyakinkan pendengar tentang informasi yang ingin disampaikan. Persediaan menghapus ketakutan. Poin yang pertama, mesti ada niat dan azam untuk berucap di hadapan orang ramai untuk mencetuskan semangat semasa menghadapi situasi tersebut. Manakala poin yang kedua pula, membuat pemerhatian dan belajar daripada perucap-perucap yang terkenal untuk menjadikan panduan dengan mendengar gaya dan nada pertuturan serta melihat pergerakan tubuh badan dan mimik muka penceramah tersebut. Jadi, poin yang terakhir, mesti fokuskan diri anda untuk menyampaikan ucapan yang terbaik, bukan fikirkan ketakutan atau kecemasan. Di bahagian ini pula adalah cara menulis teks sebelum memberi maklumat kepada khalayak ramai. Terdapat 4 cara menulis teks, iaitu tajuk, permulaan, isi kandungan dan kesimpulan. Jadi, yang pertama adalah tajuk. Jadi, tajuk yang diberikan mesti sempena dengan apa yang ingin diucapkan dan jangan beri tajuk yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan ucapan yang akan mengelirukan khayalak dan mungkin mereka akan hilang minat untuk memberi perhatian. Yang kedua pula adalah permulaan. Permulaan ini dimulakan dengan petikan ayat daripada selebriti, memulakan dengan satu jenaka, memberi statistik dan sebagainya. Yang ketiga pula adalah isi kandungan. Isi kandungan ini perlu sediakan 1 atau 2 perkara penting yang ingin disampaikan jika diberi masa 5 minit. Jika diberikan masa 1 jam, perlu sediakan 5 hingga 8 perkara penting yang ingin berkongsi dengan khayalak. Seeloknya, tambahlah isi kandungan itu dengan jenaka dan poin-poin yang menarik dan juga tidak akan membosankan para penonton. Jadi, yang terakhir adalah kesimpulan. Menulis kesimpulan mestilah berkaitan dengan tajuk dan semua poin-poin yang diberikan dalam ucapan tadi. Menggunakan imajinasi. Menggunakan imajinasi dapat memberi kesan kepada penonton jika anda ingin mencetuskan tindak balas atau membangkitkan emosi ahli khayalak anda. Menggunakan imajinasi dan komunikasi visual adalah cara yang dijamin untuk berbuat demikian. Imej mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk menimbulkan tindak balas emosi dalam diri seorang daripada satu set perkataan berimajinasi bertulis atau lisan.
Sebagai contoh, dalam kempen iklan Akbar, menggunakan set image yang konsisten untuk mengiringi teks akan menghasilkan tidak balas berimajinasi yang jauh lebih positif daripada pasaran sasaran. Dengan berimajinasi yang betul dapat membentukkan plan image yang betul sekaligus membuat pengaruh yang hebat dari segi pembinaan jenama. Penceramah tiada keyakinan diri dalam pembentangan, contohnya dalam keadaan gelisah ataupun dalam ketakutan. Penonton pula memberikan semangat kepada penceramah dengan cara penonton memberikan air kepada penceramah sebagai tanda untuk menghilangkan ketakutan. Penceramah yang menyampaikan maklumat dalam keadaan nada suara yang perlahan akan menyebabkan kesukaran kepada penonton untuk memahami apa yang disampaikan. Korang dengar tak? Buka suara sikit boleh tak? Sebab tak dengar. Penceramah yang mempunyai keyakinan diri dan nada suara yang sesuai dapat memudahkan penonton untuk memahami apa yang disampaikan oleh penceramah. Adabnya ialah dengan meminta izin sebelum keluar. Penceramah tidak mempunyai adab kerana tidak meminta izin sebelum keluar. Antara kesimpulannya, sebagai pembentang yang baik, amat penting untuk kita membuat latihan atau praktis mengenainya. Penyampaian visual melalui bantuan, persediaan menghapuskan ketakutan, mengenal cara penyampaian pembentangan, menukar nada dan menggunakan imajinasi merupakan alat yang berkuasa dalam pembentangan. Jadi, tidak perlulah kita teragak-agak lagi untuk melakukan sesi pembentangan. Tetapkan pada minda kita bahawa kita mampu menyampaikan sesi pembentangan yang lebih baik dari semasa ke semasa.